Assalamualaikum. Hai guys. What's up gang? Untuk video kali ini kita akan bercerita pasal salah satu anime favorite saya, dan saya berani cakap ini adalah top 3 anime favorite saya. Anime yang saya maksudkan ialah Initial D. Eurobit, hit it. Initial D. Anime ni diadaptasi dari manga yang dilukis oleh Shuichi Shigeno yang bertemakan race kereta di kawasan pegunungan atau lebih dikenali sebagai Toge, yang sememangnya terkenal di Jepun sekitar tahun 80-an dan 90-an. Dalam series ni banyak memaparkan kereta-kereta JDM dari Golden Era, contohnya seperti Toyota Supra, Nissan Skyline GTR, Mazda RX-7, Nissan Silvia dan banyak lagi. Series anime ni sangat famous terutama sekali di kalangan peminat kereta dan bahkan menjadi penyebab kenapa begitu ramai yang sukakan kereta-kereta dari Jepun atau kereta JDM. Dan saya boleh katakan ianya antara penyebab kenapa kereta JDM dari Golden Era ni sangat mahal sampai sekarang ni. Yalah, kalau permintaan makin banyak dan kereta JDM pula makin kurang, jadi harga pun makin naik lah. Series anime ni pernah ditayangkan di TV3 dan dialihkan suara ke bahasa Melayu satu ketika dahulu, serta menjadi anime favourite kanak-kanak yang lahir sekitar tahun 90-an. Okey, dalam video ni saya akan bagi tahu korang apa yang membuatkan series anime ni sangat menarik. Tapi sebelum tu saya akan cerita sedikit pasal jalan cerita series ni. Saya perlu ingatkan video ni mengandungi spoiler, dan bagi korang yang belum tengok lagi series anime ni, korang boleh skip je video ni dulu, dan kalau korang tak kisah sangat pasal spoiler, korang boleh teruskan je. Saya dah bagi warning siap-siap ya. Okey. Series ni mengisahkan tentang seorang remaja yang bernama Fujiwara Takumi atau lebih dikenali sebagai Takumi je. Takumi ni seorang yang suka mengelamun, selalu mengantuk dan seorang yang tak minat dengan kereta. Ya, tak minat kereta. Itulah permulaan cerita ni, iaitu watak utama yang hebat dalam race kereta tapi tak minat kereta. Takumi ada seorang kawan baik iaitu Takuichi Itsuki yang berbeza dari si Takumi ni. Dia sangat sukakan kereta, terutama sekali kereta jenis rear wheel drive, sebab masa tu memang sangat terkenal dengan race dan juga drift. Lebih-lebih lagi, tempat tinggal mereka sangat dekat dengan Bukit Akina yang merupakan antara tempat pilihan racer untuk race di tengah malam. Tak cukup dengan itu, bahkan senior tempat mereka berdua bekerja iaitu Koichiro Iketani juga merupakan ketua kepada racing team iaitu Akina Speedstar, dan secara tidak langsung tempat mereka bekerja tadi menjadi salah satu tempat perjumpaan untuk tim tersebut. Boleh dikatakan sekeliling Takumi ini dipenuhi dengan pengaruh-pengaruh kereta dan race. Satu hari, Iketani mengajak Itsuki dan Takumi untuk bersamanya menghadiri penjumpaan tim Akina Speedstar di Bukit Akina. Perbualan tersebut didengar oleh bos mereka iaitu Tachibana Yuichi, dan dia memberitahu Iketani bahawa dia mengenali seorang racer yang sangat hebat yang dianggap paling laju di Akina, dan dia hanya menggunakan Toyota AE86. Bahkan dia juga masih menggunakan jalan di Bukit Akina untuk menghantar tahu jualannya setiap hari. Namun Iketani tidak terlalu percaya dengan bos dia atas sebab dia mengenali semua racer di sekitar Bukit Akina dan tiada yang menggunakan Toyota AE86. Pada masa perjumpaan tersebut, mereka didatangi oleh beberapa buah kereta iaitu kereta dari tim Red Sun yang diketuai oleh Takahashi Ryosuke. Tim ni sedang dalam ekspedisi untuk mengalahkan semua tim dan cuba untuk setkan rekod terpantas serta tak terkalahkan. Secara tidak langsung, Akina Speedstar terpaksa mengikut race ni disebabkan mereka adalah tim terpantas di area Akina. Setiap kumpulan akan menghantar seorang wakil dan mereka akan berlumba dalam race time attack, iaitu di mana masa seorang racer untuk menamatkan satu race akan direkod. Perlumbaan tersebut akan diadakan hujung minggu, dan sebelum tibanya hari perlumbaan tersebut, tim Red Sun akan berlatih di sekitar Bukit Akina. Sepanjang latihan tersebut,
Wakil dari tim Red Sun iaitu Takahashi Keisuke yang juga merupakan adik kepada Ryosuke mendapati tim Akina Speedstar ni sangat lemah. Tetapi untuk setkan rekod terpantas yang tak mampu dipecahkan, dia terpaksa berusaha sehabis-habisnya. Sehinggalah pada satu masa di awal pagi ketika Keisuke hendak balik, dia telah diikuti oleh sebuah kereta misteri disebabkan maruah sebagai racer kedua terpantas dalam tim Red Sun. Dia cuba untuk tinggalkan kereta tersebut, tapi malangnya usahanya gagal kerana kereta misteri tadi dapat mengejarnya. Bahkan kereta misteri tersebut cumalah kereta Toyota Corolla AE86 yang 10 tahun lebih tua dari keretanya. Itu membuatkan Keisuke merasa sangat terhina kerana dia memandu Mazda RX-7 FD, iaitu antara kereta model baru ketika itu dan merupakan antara kereta yang berkuasa tinggi. Keisuke terus memecut laju, namun pada akhirnya keretanya telah dipotong. Dan bukan setakat itu, kereta AE86 tadi juga sempat melakukan initial drift di hadapan Keisuke sebelum memecut laju meninggalkannya. Kejadian tersebut telah memalukan Keisuke dan dia berusaha mencari kereta tersebut supaya dia mampu menebus balik kekalahannya. Bahkan dia cuba bertanya dengan Iketani mengenai AE86 tersebut, tapi Iketani tidak mengetahui apa-apa pasal kereta tersebut. Dan pada akhirnya Keisuke beranggap bahawa AE86 yang dijumpainya semalam adalah senjata rahsia tim Akina Speedstar untuk race sebenar nanti. Disebabkan hal itu, Iketani teringat kata-kata bosnya dulu dan cuba untuk mencari kereta AE86 yang dikatakan oleh bosnya itu. Setelah sekian lama mencari, akhirnya Iketani menemui kereta tersebut dan lebih mengejutkan lagi, rumah tempat AE86 itu disimpan merupakan rumah Takumi. Sebenarnya, Takumi sendiri tidak tahu bahawa kereta milik ayahnya iaitu Fujiwara Bunta ialah AE86 kerana dia cuma lihat badge Treno di belakang keretanya. Iketani cuba untuk memujuk ayah Takumi untuk mengajarnya memandu dengan lebih baik agar dia mampu mengalahkan tim Red Sun. Namun Bunta menolak kerana baginya untuk mengasah skill perlukan masa yang lama dan takkan mampu terjadi dalam beberapa hari saja. Apa yang Bunta katakan telah membuatkan Iketani lebih kuat berusaha untuk mengasah skillnya. Namun malangnya dia mengalami kemalangan dan keretanya rosak teruk sehingga tidak mampu untuk digunakan semasa race nanti. Jadi untuk itu Iketani bertemu semula dengan Bunta dan memujuknya untuk menjadi wakil bagi tim Akina Speedstar. Tapi Bunta menolak kerana dia tidak mahu masuk campur dalam urusan remaja. Iketani tidak berputus asa dan terus memujuk Bunta sehingga pada akhirnya dia bersetuju untuk membantu. Namun apa yang Iketani tidak tahu ialah Bunta meminta Takumi untuk race bagi pihaknya. Takumi terpaksa menerima permintaan ayahnya kerana ingin menggunakan kereta tersebut untuk ke pantai. Tibanya masa race, Takumi telah datang dan mengejutkan semua orang, terutama sekali kawannya. Namun Iketani mempercayainya dan mengizinkannya untuk menjadi wakil bagi pihak Akina Speedstar. Dia telah berjaya mengalahkan Keisuke sekali lagi dengan menggunakan teknik longkang. Dan berjalannya series ni, jawablah segala soalan mengenai kereta AE86 dan bakat Takumi, di mana Bunta telah melatih Takumi dengan memaksanya menghantar tahu jualannya setiap pagi. Dan bukan setakat itu, dia juga memberikan gelas yang berisi air kepada Takumi dan memintanya untuk tidak menumpahkan air tersebut dengan alasan jika air tersebut tumpah, itu bermaksud tahu yang dibawanya akan hancur. Takumi telah melakukan semua itu selama 5 tahun tanpa dia sedar bahawa itu semua adalah latihan dari ayahnya untuk mengasah bakatnya. Disebabkan kekalahan Red Sun, nama Akina AE86 mula naik dan semakin ramai yang cuba untuk mencabarnya. Season ni berlangsung dengan race melawan Nissan Skyline GT-R R32 milik Takeshi Nagasato, Honda Civic EG6 milik Shingo Shoji, Nissan Selecti dipandu oleh Mako Sato dan dibantu oleh Sayuki, dan akhirnya melawan Mazda RX-7 FC milik Ryosuke.
Dan series ni diteruskan dengan season kedua iaitu Stage 2 di mana Takumi melawan Team Emperor, dan di season inilah kekalahan pertama Takumi di mana enjin AE86-nya meletup semasa melawan ketua Team Emperor iaitu Koichi Sudo yang menggunakan Mitsubishi Evo 3 Misfiring System. Kekalahan tersebut merupakan kejatuhan bagi Takumi dan kebangkitan semula bagi AE86 di mana Bunta telah menukarkan enjin asal AE86 tersebut dengan sebuah enjin yang hebat ditemui oleh kawannya. Meskipun begitu, Bunta menginginkan Takumi untuk belajar mengenali kereta tersebut sendiri agar dia mampu mengasah skill memandunya lebih baik lagi. Pada akhirnya, dengan bantuan Iketani, Takumi telah memasang tachometer pada AE86 tersebut untuk mempermudahkan dirinya untuk mengenal dan mengawal AE86 dengan enjin baru tersebut. Dan dengan itu, dia berjaya mengalahkan Toyota AE86 Levin Turbo milik Akiyama Wataru semasa race di area Saitama. Untuk third stage pula, ianya dijadikan movie dan bukan series seperti season sebelumnya, dan disambung dengan season seterusnya iaitu fourth stage, fifth stage dan diakhiri dengan final stage. Initial D juga ada buat 3 movie iaitu Legend 1, Legend 2 dan Legend 3 di mana diorang buat balik stage 1 untuk jadi lebih menarik. Dan series ni ada 5 OVA iaitu Extra Stage 1 dan 2 yang mengisahkan perjalanan Mako 1 dan Sayuki selepas kalah dengan Takumi dahulu. Seterusnya ialah Battle Stage 1, 2 dan 3 yang cuma memaparkan race sepanjang series Initial D ni. Jadi saya cadangkan korang untuk tengok semuanya sebab ada race yang tidak ditayangkan di seriesnya, ada ditayangkan di Battle Stage ni. Barulah korang puas tengok semua race yang ada dalam Initial D ni. Itulah sedikit mengenai jalan cerita series Initial D ni. Saya tak boleh nak ceritakan semua sebab itu akan jadikan video ni jadi sangat panjang. Apa yang membuatkan series Initial D ni sangat menarik ialah detail dan unsur realistik yang diterapkan dalam series ni. Bukan setakat kereta, skill, part kereta, bahkan nasib pun boleh jadi faktor kemenangan dalam sesebuah race. Apa yang saya suka ialah pelukis juga menerapkan unsur kejatuhan dan kebangkitan semula AE86, dan bagi saya itu adalah detail yang sangat bagus untuk sesebuah series. Tak macam kebanyakan series anime sekarang ni di mana watak utama akan sentiasa menang je sampai ke akhir. Tak pernah kalah pun. Kalau kalah pun maybe masa unofficial event. Dan ada satu scene di mana nasib juga menjadi salah satu faktor mempengaruhi sesebuah race di mana Takumi boleh dikatakan hampir kalah semasa melawan Honda S2000 milik Toshiya Joshima atau lebih dikenali dengan gelaran God Hand. Takumi bukan setakat hampir kalah, bahkan AE86-nya mengalami kerosakan. Namun akhirnya dia masih tetap menang kerana Joshima tidak mampu untuk meneruskan race tersebut disebabkan terlalu penat selepas buat beberapa pusingan race. Bukan setakat itu, meskipun Takumi watak utama dan dia dianggap driver paling hebat dalam series Initial D ni, dia masih kalah dengan ayahnya Bunta. Sehebat mana sekalipun dia, Bunta sentiasa lebih hebat. Bahkan ada scene di mana dia dengan senangnya mengalahkan Takumi semasa menuruni Bukit Akina, iaitu tempat di mana Takumi mampu mengeluarkan semua skillnya. Setiap karakter di dalam series anime ni diberi cerita masing-masing, bahkan watak ekstra juga diberi peluang untuk menonjol. Untuk membuatkan series ni lebih realistik, pelukis juga menerapkan unsur percintaan dalam series ni, dan ianya bukan hanya tertumpu pada Takumi saja. Bahkan karakter lain seperti Iketani dan Itsuki juga. Semuanya telah ditulis dengan baik oleh Shuichi Shigeno dan dia telah dibantu oleh Keiichi Tsuchiya, iaitu seorang yang sangat terkenal dengan gelaran DK. You know what DK stands for? Donkey Kong? Drift King. Drift? What do you mean, drift? Still need a dictionary? Yeah, Drift King.
Kepada yang tak kenal dengan Keiichi Tsuchiya ni siapa, dia adalah racer dan drifter yang sangat hebat di Jepun dan kebolehannya diperakui oleh ramai orang sehingga ke negara barat. Untuk pengetahuan korang, series ni diinspirasikan dari Keiichi Tsuchiya sendiri. Bahkan dia juga memandu Toyota AE86 sama seperti Takumi, tapi dia cumalah inspirasi untuk series anime ni. Jadi korang perlu tahu jalan cerita hidupnya berbeza dengan jalan cerita Takumi dari dalam series tersebut. Bukan setakat itu, dia juga pernah hadir sebagai cameo di penghujung series ni. Saya boleh katakan series anime ni mungkin agak boring bagi sesiapa yang tak minat kereta, sebab series ni dibuat serealistik yang boleh jadi kurangnya scene-scene mengarut dan lebih banyak scene-scene yang berkaitan dengan race. Dan disebabkan series anime ni jugalah saya mula menarik minat terhadap kereta. Korang perlu tahu, saya ni boleh dikatakan budak motor. Saya membesar dengan motor sampailah sekarang. Kalau pasal kereta, memang saya noob habis. Sampai satu tahap di mana saya nak bezakan Mavic dengan Viva pun susah. Tapi disebabkan series ni, saya mula minat pada kereta dan saya mula belajar sedikit demi sedikit mengenai kereta. Mungkin lepas ni saya boleh buat video pasal kereta pula kan? Okay, itulah semua yang saya boleh cover untuk video kali ini. Maaf kalau ianya agak panjang lebar. Saya cuba untuk buat seringkas-ringkasnya dan saya cuba untuk tidak spoil terlalu banyak pasal series anime ni. Jadi korang masih boleh layan lagi series ni nanti. Saya harap korang suka video ni. Komen je dekat bawah apa lagi series anime yang korang nak saya ceritakan lepas ni. Jangan lupa like dan share video ni. Yang paling penting, subscribe channel ni. Masih jauh lagi perjalanan channel ni. Harap korang sudi bantu saya mengembangkan lagi channel ni. Okey, itu saja. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.